think you are popular? No. Pasal popular ni ialah ada setengah orang mengejar populariti. Saya tak. Saya mengejar kebenaran je. Kalaulah saya cakap benda-benda yang betul tu menjadi satu benda yang popular, kebetulan lah. Saya rasa saya tak popular. Hanya orang ramai ni mencari another side punya pandangan. Itu saja. Mungkin what they call Datuk Seri tak nampak macam orang yang macam ahli PAS biasalah, yang dikatakan nampak macam alim, ulama dan sebagainya, dan mungkin bersekolah daripada sekolah agama dan sebagainya. Apakah ini satu image baru yang PAS bawa? Sebenarnya dalam PAS orang macam saya ramai, cuma tidak ke depan. Kerana kita kata kepimpinan ulama. Tapi kepimpinan ulama pun bukan dia menutup ruang kepada orang macam saya. Ramai sekarang orang macam saya. Bukan lebay lah, bukan lebay. Kita belajar sekolah sains kan. Tak mau di pondok, tak masuk sekolah agama. Tapi kita yakin ini perjuangan yang benar. Pernah tak terfikir Datuk Seri akan menjadi MB Kedah? Oh, tak pernah. Tak pernah. Tak terbayang sikit pun. Mimpi pun tak ada. Tak ada. Kerana dalam PAS ni kita dilatih tidak mengejar kedudukan. Hanya melaksanakan tanggungjawab di mana saja kita diletakkan, di situlah kita bekerja. Jadi saya diletak di sini, saya bekerja lah di sini. Besok saya letak di mana pun, saya bekerja di situlah. Tak ada masalah. Apakah isu-isu yang dekat di hati di Kedah untuk tentulah kemiskinan. Kerana daerah saya tu daerah orang miskin. Jadi Kedah ni ada benda-benda yang sangat basic untuk diselesaikan. Macam pemenuhan geran terlalu lama. Saya proses yang tu dulu. Beberapa malam lepas saya umumkan 5,417. Dalam tempoh 3 tahun ni kita settle. Sebenarnya permohonan banyak lagi pada tu. Di satu pejabat tanah ada 6,000. Saya nak benda-benda itu settle dulu. Kerana itu benda-benda basic untuk settle masalah kemiskinan. Orang tak ada tanah, habislah. Paling miskin lah. Kedah ni walaupun dikatakan jelapang padi Malaysia dan kaya dengan hasil bumi dan juga penduduk dia ramailah yang menjelajah ke tempat lain, tapi orang Kedah masih antara negeri yang termiskin. Kedah berada di tengah yang kedua yang terbawah lepas Kelantan. Kedah ke atas. Ada pemimpin-pemimpin lama cakap dengan saya, kita mewarisi setting atau tune yang diletakkan oleh orang lain. Kita ada tanah yang luas tapi di arah tanam padi. Padi ialah tanaman yang paling murah sekali, tapi paling penting untuk tanah pendapatan kerajaan. Tanah sawah padi, cukai paling rendah sekali. Dari segi ekonominya, pendapatan paling rendah tapi paling penting. Jadi Kedah di set macam itu. Saya rasa perlu ada perubahan-perubahan lah. Jadi kita ada bumi yang luas tapi kita simpan untuk aktiviti terpenting untuk orang ramai di negeri lain. Jadi kita diarah untuk miskin. Saya rasa kita ada hak untuk tentukan perjalanan kita, dan kita ada hak untuk tentukan set ataupun matlamat yang kita nak tuju. Tak perlu lagi ikut cakap orang. Tadi pun saya ada bincang dalam surat Esko. Katakan kita keluar 20% daripada kawasan padi ni untuk buat industri. Saya rasa value tanah tu akan meningkat. Pendapatan daripada industri lebih baik daripada sektor padi. Tetapi kita masih ada tanggungjawab kita untuk menjamin bekalan makanan. Tapi tidaklah boleh kita jamin bekalan makanan untuk orang lain, tapi kita kekal miskin. Patut orang yang menjamin bekalan makanan, dia paling kaya. Adakah idea begini dapat direalisasikan dalam masa Datuk Seri menjadi? Saya rasa boleh. Tak susah sangat. Kita masuk SPC untuk Plan Malaysia ubah zoning daripada zoning pertanian pergi kepada zon komersial atau zon industri. Tak ada isu. Itu hak bidang kawasan negeri. Ya. Okey. Dan apakah perlu ada kerjasama daripada federal, daripada Putrajaya? Saya rasa hak negeri lah. Tidak boleh dihalang.
Cuma kita diarah untuk menggezetkan kawasan sawah padi kita sebagai kawasan tanaman padi yang tidak boleh dibangunkan aktiviti lain. Tapi ada idea macam Kedah Airport tu yang tidak menjadi ataupun tidak begitu digemari oleh Putrajaya. Saya kena fight. Saya kena berjuang untuk menjadikan usaha itu satu realiti. Inilah perjuangan saya. Jadi bila saya berjuang, saya dikatakan melanggar tembok-tembok besar. Saya kata kalau langgar tembok besar pun langgarlah, karena saya perlu berjuang untuk negeri saya. Ada idea macam Kedah Airport tu yang tidak menjadi ataupun tidak begitu digemari oleh Putrajaya. Saya kena fight. Saya kena berjuang untuk menjadikan usaha itu satu realiti. Inilah perjuangan saya. Jadi bila saya berjuang, saya dikatakan melanggar tembok-tembok besar. Saya kata kalau langgar tembok besar pun langgarlah, karena saya perlu berjuang untuk negeri saya. Kedah patut ada pemimpin macam itu. Kita tak patut selamanya menjadi follower. Kita patut menjadi leader. Ya, leader untuk diri kita sendiri sekurang-kurangnya. Jadi besok pun saya ke China untuk usaha itu. Kita akan sign MOU dengan Zhengzhou Airport untuk dibawa operasi kargo ke Kedah Aerotropolis. Okey, berbalik kepada cara bukan pemerintahan, cara governance, Tok Sri, more people friendly, more mungkin lain daripada MB Kedah yang dulu, meskipun daripada PAS. Bukan kita tak mementingkan protokol, tapi kalau kita lebih hampir kepada orang ramai, mereka akan cepat faham kita. Dasar-dasar kita putuskan pun lebih mesra rakyat, mereka pun mesra kerajaan. Jadi bila kita lebih more friendly daripada act macam orang besar, lebih baik act macam kawan lah. Do you have freedom from the main PAS party to run Kedah as you wish? Sure. Tak ada apa halangan-halangan apalah. Cuma lah basic kepada perjuangan PAS ni Islam. Jadi asas-asas Islam tu kekal. Jadi cara nak bawa nak dipersembahkan jalan untuk mencapai matlamat tu selagi selari dengan syarak dibenarkan. Jangan langgar syarak lah. Itu. Kedah ni lain daripada Kelantan dengan Terengganu, di mana PAS memang kuat daripada dulu lagi. Jadi dia punya kira komposisi rakyat pun lain, cara pun lain. Macam mana nak memerintah Kedah dan merapatkan, membawa hujah PAS kepada Kedah? Adakah sama dengan cara di Kelantan dan Terengganu? Ya, Kedah ni sekitar 25% non-Malay. 25%. Komposisinya lebih kurang Malaysia lah. Kalau kita boleh run Kedah, dan PAS boleh run Malaysia. Jadi apa yang kita sedang usahakan. Kita tak menafikan apa-apa hak non-Malay berdasarkan agama ke, kaum ke, adat budaya. Tak ada kacau ganggu, bebas untuk buat apa saja. Tapi janganlah menjolok mata pihak lain. Sama dengan di pihak orang Melayu, orang Islam pun, jangan buat aktiviti yang boleh mengguris perasaan orang bukan Melayu. Saya rasa kita hidup harmoni. Saya tak pernah sentuh hal ehwal orang lain. Tapi macam kalau mereka mendakwa kata judi itu hal ehwal mereka, saya rasa tidak, itu tidak benar. Judi itu hal ehwal semua orang. Mendatangkan kesan yang tidak bagus. Jadi sekarang ni orang dah boleh terima. Baru-baru ni ada ura-ura yang menyatakan PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin ingin memberikan satu tawaran kepada Tuan Guru Presiden PAS, walaupun belum kita tahu sama ada benar atau tidak. Tapi apakah ada tawaran sebegitu juga kepada Datuk Seri? Tak ada, saya yang tawarkan. Saya nak jumpa Perdana Menteri ni dah daripada awal lah. Termasuk surat yang terakhir minggu lepas. 3 kali saya hantar surat, tapi belum ada tarikh lah. Saya nak jumpa dia. Saya
Menerima dia Perdana Menteri, ada kuasa Perdana Menteri yang perlu kepada bidang kuasa dia, kena jumpa dia. Kalau dia tidak meluluskan apa-apa yang kita nak buat seperti Kedah Hidropolis kerana dia belum faham, dia belum mendapat maklumat pada kita. Kewajipan saya untuk menjelaskan. Mungkin ada sebab Putrajaya tidak ingin melihat Kedah. Saya rasa bukan Putrajaya. DAP tak mahu Kedah membangun kerana dia kata boleh menyaingi Pulau Pinang sebab dia ada program Greater Penang. Saya kata apa salah saya nak buat Greater Kedah? Greater Kedah. Itu persaingan. Saya rasa itu tak patut dalam sebuah negara yang demokrasi. Masing-masing ada hak untuk bangunkan negeri masing-masing. Saya kata pasal ruang itu perlu dibuka untuk saya. Saya tak ambil duit persekutuan. Kita bawa investor yang sanggup untuk bangunkan dengan model pelaburan yang kita setujui bersama. Why not? Try lah bagi. Okay. Apa pelan untuk pilihan raya negeri yang akan datang? Berapa banyak kerusi yang... Ya, kita dah selesai perundingan kerusi dengan parti-parti komponen PN di Kedah. Di negeri lain pun 90% sudah settle. Saya telah sasarkan dulu 33-3. Daripada 36 kerusi, PN akan menang 33 minimum di Kedah. Saya akan usaha ke arah tu. Saya akan pastikan benda tu berlaku. And you are the poster boy for Kedah. Saya rasa tak ada keperluan. Orang bukan cari boy tu, orang cari parti. Jadi kita bekerja sebagai Perikatan Nasional dan parti decide siapa yang akan jadi pemimpin kalau menang. Will you continue to be as the person you are right now? Ya, sure. Saya selesa macam ni. Saya sangat selesa. Saya tak akan berubah lah. Kalau orang kata kena macam ni, kena ada ni sikit dan sikit, saya kata tak payahlah, apa pita lain lah. Saya akan stay macam ni. Kalau hampa boleh terima aku, hampa terima. Kalau hampa tak boleh terima aku, I will go. Okay.